Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Okey, memandu berhati-hati mesti pakai tali keselamatan, pandang ke depan dan pastikan tangan anda bebas daripada apa-apa perkara yang boleh mengganggu. Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekan butang subscribe, like dan share. Okey, sekali lagi tuan-tuan dan puan, Mahathir pernah menyatakan tentang wawasan 2020 negara Malaysia yang dinantikan oleh seluruh rakyat pada ketika itu. Saya masih ingat pada waktu itu nenek saya kata 2020 adalah satu masa di mana negara Malaysia akan menjadi negara yang cukup makmur, tak perlu risau lagi, tak ada lagi kemiskinan, tak ada, dan paling best nenek saya cakap waktu itu tahun 2020 Malaysia akan ada roket sendiri. Tapi nampaknya wawasan 2020 Mahathir tak kesampaian. Tapi betulkah kegagalan wawasan 2020 ini adalah gagal? Dan kalau gagal, siapa bertanggungjawab atas kegagalan ini? Kenapa boleh gagal? Bukankah sudah dirancang dengan baik? Dan kenapa masih tak berjaya untuk laksanakan? Ini adalah satu pandangan, satu wawasan yang telah dimulakan ataupun telah pun jadi buah fikiran daripada Mahathir. Sampai sekarang 2023, apa yang jadi kepada Malaysia? Bukan saja kita tak mampu capai wawasan 2020 seperti yang Mahathir impikan, tapi rupa-rupanya tahun 2020 adalah satu masa di mana politik Malaysia menjadi sangat-sangat teruk. Politik Malaysia menjadi sangat-sangat teruk dan apalagi tak stabil. Banyak penyelewengan kepada kuasa, nak berkuasa betul. Lepas itu waktu itu jugalah tumbang menumbang, tebuk menebuk. Itulah yang terjadi pada tahun 2020. Dan ada satu ulasan sebenarnya daripada Malaysia kini. Dia kata, betulkah, benarkah kegagalan wawasan 2020 itu disebabkan berpunca daripada Najib dan Abdul Ahmad Badawi, kerana kedua-dua mereka ini mempunyai perbezaan pentadbiran dibandingkan dengan si Mahathir. Mereka punya corak pentadbiran tidak sama, pemikiran mereka pun tidak sama. Dan paling best lagi, seorang daripada tiga orang ini, Mahathir, Abdul Ahmad Badawi dan Najib, salah seorang daripada mereka sudah masuk penjara, iaitu Najib Razak. Jadi semua tak sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di mana silapnya wawasan 2020 kita? Siapakah sebenarnya yang harus di-blame? Kalau nak blame lah. Tapi bagi saya tak logik untuk blame orang, tak logik untuk blame siapa-siapa. Segala-galanya berlaku hanya kerana kita rancang dan tidak semestinya itu kehendak yang esa, Tuhan yang esa. Jadi kita kena berusaha sajalah, berusaha lebih lagi. Saya pasti satu hari nanti negara Malaysia tetap juga akan maju. Negara Malaysia tetap juga akan menjadi sebuah negara yang makmur, aman, damai, stabil, dan paling best, kita akan jadi negara yang bahagia. Okey, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sah kali ini Hadi Awang Muhyiddin Yassin tak ada harapan lagi. Dia memang kalah 100%, kantoi habis.
Memang kantoi lah. Memang tak ada harapan lagi lah untuk dorang rebut kuasa. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua orang yang sudah bersama-sama dalam channel ini, menjadi subscriber, menjadi member, dan sudah tekan butang subscribe, like dan share. Dan bagi yang belum, mohon kiranya untuk tekan butang subscribe, jadilah member dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, penilaian tinggi membuktikan keyakinan Sultan Johor terhadap Anwar Ibrahim. Saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila dia mendapat penilaian yang cukup tinggi daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, itu membuktikan bahawa Anwar Ibrahim memang terbaik. Setuju tak tersetuju? Dia terbaik. Keduanya, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor sendiri mengakui bahawa hubungan Johor dengan kerajaan persekutuan sekarang bertambah baik. Belum pernah ada Perdana Menteri yang dapat menjadikan hubungan dengan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan sangat baik banding sekarang. Jadi kalaulah Sultan Johor sendiri lihat Anwar Ibrahim itu bagus, siapa pula hadiah wang dan Muhyiddin Yassin yang kata tak bagus tu? Penilaian tinggi yang telah dizahirkan oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar terhadap kredibiliti dan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri telah menunjukkan bahawa keyakinan institusi diraja terhadap reformasi pentadbiran yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan sekarang ini. Penganalisis politik daripada Pusat Perdana Fakulti Razak Universiti Teknologi Malaysia UTM Kuala Lumpur, iaitu Dr. Mazlan Ali, berpandangan bahawa penilaian oleh Sultan Ibrahim itu pastinya dibuat berdasarkan pada pengalaman yang lalu baginda serta situasi semasa hubungan kerajaan persekutuan dengan negeri, khususnya Johor berbanding sebelum ini. Jadi kalau dulu, yang herannya kalau dulu Perdana Menteri kita Muhyiddin Yassin orang Johor, tapi menurut daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor sendiri, baginda berkata, baginda menzahirkan bahawa inilah Perdana Menteri yang terbaik. Jadi Muhyiddin, apa kata Muhyiddin? Mazlan berkata penilaian tinggi oleh Sultan Johor itu jelas menunjukkan corak pemerintahan yang ditunjulkan Anwar, antaranya sedia berbincang dan mendengar pandangan dalam hal berkaitan kepentingan negara, termasuklah ketegasan dalam menentang rasuah, diterima baik bukan saja oleh rakyat tetapi penerimaan juga turut meresap sehingga ke istana. Penzahiran oleh Tuanku Sultan Ibrahim ini pastinya berdasarkan kepada sifat Tuanku sebagai ketua negeri dan Sultan bagi negeri Johor yang secara umumnya berdepan dengan sistem federalisme, iaitu hubungan di antara persekutuan dengan negeri. Dan beliau juga berkata, dengan pengalaman luas dalam hal federalisme, sudah pasti kenyataan daripada Tuanku Sultan ini menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim sudah berada pada satu trek yang begitu baik dan dilihat sebagai kerajaan yang mampu untuk memacu pertumbuhan serta kemajuan negara kembali ke landasan yang betul, katanya. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.